Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dengan tajuk pada kali ini ialah berkaitan dengan pakaian tradisional dan perhiasan diri. Tajuk kali ini saya bawakan dengan kupasan berkaitan dengan definisi pakaian, jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri, sumbangan tokoh budaya, motif perhiasan diri dan juga ada sesi latihan untuk menguji minda anak-anak sekalian di penghujung video kelak. Definisi pakaian tradisional yang pertama ialah berkaitan dengan pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Pakaian dari aspek tersiratnya mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adat istiadat. Pakaian tradisional Melayu lelaki iaitu baju sikap. Baju sikap berleher cekak musang dengan pemakaian satu butang. Anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan di hadapan. Baju Melayu cekak musang. Baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar. Pemakaian samping diikat ke tepi dengan keris hiasan disisip di hadapan. Baju Melayu teluk belanga. Baju Melayu teluk belanga dengan pemakaian satu butang sebagai pelengkap gaya. Pemakaian kain atau samping di bahagian luar turut dikenali sebagai dagang luar. Capal, lazimnya capal disarung sebagai alas kaki bagi melengkapkan cara berpakaian. Tengkolok digubah daripada sebidang kain persegi yang dilipat, disusun, dibentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Keris selain digunakan sebagai senjata, keris turut berperanan dalam upacara adat istiadat di istana hingga dalam kalangan rakyat biasa. Baju Melayu, butang baju Melayu dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju. Hanya satu butang digunakan bagi baju sikap dan baju Melayu teluk belanga. Bagi baju Melayu cekak musang pula 3 atau 5 butang. Samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dalam dagang. Dagang dalam. Pakaian tradisional Melayu wanita, baju kurung teluk belanga. Baju kurung dengan pemakaian satu butang atau kerongsang di leher baju. Baju mempunyai kekek dan pesak dengan padanan kain bersusun tepi, dikenali sebagai ombak mengalun. 3 cucuk sanggul tersemat kemas di kepala. Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan, dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu dan anak 3 sejajar. Wanita tampil anggun diberikan perhiasan, diserikan perhiasan cucuk sanggul di kepala. Baju riau pahang berleher cekak musang dengan potongan pesak gantung. Pemakaiannya diperindah dengan perhiasan doko, sanggul lintang dan gendik sebagai penyeri wajah pemakainya. Baju kurung cekak musang dengan pemakaian 3 butang di dada. Pemakaian diperindahkan dengan sanggul lintang sebagai perhiasan di kepala. Baju kurung kedah dengan leher teluk belanga diperindahkan dengan hiasan kalung papan di dada. Baju dipadankan dengan kain lipatan bertangkup atau berselisih di hadapan.
Perhiasan diri masyarakat Melayu, gendik merupakan perhiasan yang dipakai pada bahagian dahi yang turut dikenali sebagai pemanis dahi. Sanggul lintang berbunga getar yang diubah suai lebih ringkas. Cucuk sanggul dipakai satu atau satu set lengkap terdiri daripada 3, 5 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Pending merupakan kepala tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang digayakan dengan sarung atau samping. Kalung, papan dan juga dokoh merupakan perhiasan diri yang dikalung di dada sebagai pelengkap gaya. Kerongsang berantai iaitu kerongsang 3 sejajar dengan ikatan rantai, kerongsang ibu dan anak yang berbentuk hati dan juga berbentuk bulat. Cincin, sebentuk cincin diikat dengan batu permata atau cincin belah rotan yang begitu halus ukirannya. Subang dipakai di kuping telinga dengan penahan berupa skru, berpalang sengka atau hanya dicangkuk di belakang telinga. Gelang kaki mempunyai bentuk hampir sama dengan gelang tangan dan dipakai di kedua-dua belah kaki. Gelang tangan terdapat pelbagai jenis gelang tangan, antaranya gelang tangan belah rotan, gelang pintal dan juga rantai tangan. Tali pinggang berfungsi sebagai pengikat bagi kemasan kain sarung. Anting-anting, subang berjurai yang tergantung di cuping telinga. Pakaian tradisional Cina wanita, cheongsam, mempunyai potongan labuh atau singkat berkeruk di sisi serta berbelah tepi. Bahagian leher mempunyai persamaan dengan pola cekak musang yang diperindah dengan susunan butang dalam kedudukan serong di dada. Jenis fabrik yang sering digunakan adalah daripada sutra atau broket. Perhiasan diri masyarakat Cina iaitu gelang tangan, perhiasan kepala dan juga cucuk sanggul. Pakaian tradisional lelaki iaitu samfu terdiri daripada padanan baju dan seluar yang digayakan oleh lelaki kaum Cina. Pakaian ini mempunyai belahan di hadapan yang diperkemaskan dengan kancing. Manakala perhiasan diri yang dipakai oleh kaum lelaki Cina ialah penutup kepala dan juga cincin. Pakaian tradisional India Pakaian tradisional India wanita iaitu sari merupakan penggayaan daripada penggunaan kain ela bersaiz antara 5.5 hingga 6 meter panjang dan cara melilit kain memerlukan kemahiran agar lilitan yang membalut tubuh tanpa jahitan kelihatan rapi dan kemas bagi pemakaiannya. Perhiasan diri masyarakat India yang terdiri daripada gelang tangan, perhiasan kepala dan juga gelang kaki. Pakaian tradisional India lelaki iaitu dhoti merupakan sehelai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Dhoti juga digayakan dengan potongan baju yang bervariasi. Selempang yang dikenali sebagai tundu diletakkan di atas bahu. Ini merupakan pakaian pengantin bagi masyarakat India. Pakaian tradisional etnik Iban lelaki terbahagi kepada baju di bahagian dalam
yang dikenali sebagai baju burung, dan di bahagian luar iaitu baju gagong. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggang. Ketapu iaitu hiasan kepala diperbuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung ruai. Penggunaan gelang di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari, manakala tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Baju tradisional wanita digayakan dengan hiasan kepala iaitu sungguh tinggi, pemakaian selampai dan rawai pada bahagian dalam, diikuti dengan marik empang yang dihiasi dengan tali ujan. Pada bahagian pinggang dihiasi dengan sementing, ringgit dan lampit. Kain karap dengan kemasan tating kain dipakai sehingga paras bawah lutut. Pakaian ini diperindahkan lagi dengan simpai pirak, tumpah, buah paung dan perenca di bahagian tangan, manakala geruncu di bahagian kaki. Pakaian tradisional bagi etnik Kadazan wanita iaitu sia merupakan baju separas pinggang bagi wanita etnik Kadazan. Papar manakala baju bahagian dalamnya yang berwarna putih dikenali sebagai dia itsahum. Pemakaian sia dipadankan dengan kain separas lutut iaitu gonop. Perhiasan rupiah atau lupia dipakai di bahagian pinggang. Gelang iaitu bolilit dipakai di kedua-dua belah tangan. Sondong dipakai di bahagian dalam, diikuti siung sebagai perhiasan kepala bagi pelengkap gaya. Pakaian tradisional lelaki bagi etnik Kadazan terbahagi kepada dua iaitu Kadazan papar dan Kadazan penampang. Kadazan papar merupakan kumpulan terbesar dalam etnik Kadazan. Pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan papar adalah belengan panjang disebut sebagai sia dan dipadankan dengan seluar panjang iaitu sauva. Sandai diletakkan di bahu, singgal pula dipakai sebagai penutup kepala. Berikut adalah tokoh pakaian tradisional yang terdiri daripada Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Menyumbang ilmu sebagai tutor, pensyarah serta Profesor Madya dan Profesor sehingga tahun 2007 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memberikan sumbangan ilmu sebagai Profesor Sejarah Seni dan Estetika serta Falsafah Kebudayaan dan Kesenian di Universiti Sabah. Sumbangan beliau dalam bidang tekstil dan busana Melayu telah menghasilkan beberapa buah buku, antaranya Tekstil Tenunan Melayu pada tahun 1994, Busana Melayu Johor 1997 dan Pakaian Cara Melayu tahun 2009. Azhar Aziz merupakan seorang lagi tokoh budayawan yang memberi sumbangan mengenai tekstil dan budaya Melayu iaitu songket, satu warisan Malaysia dan rupa dan gaya iaitu busana Melayu. Sumbangan beliau dalam penulisan buku Rupa dan Gaya Busana Melayu menghimpunkan ciri, unsur, sifat, adat resam, artifak yang mencerminkan nilai estetik yang menjadi warisan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Motif perhiasan diri, pakaian tradisional tampil menawan dengan padanan perhiasan diri yang menyelah
ragam hias nan indah. Ragam hias tersebut diinspirasikan daripada alam semula jadi yang berunsurkan flora, fauna dan kosmos yang telah diolah secara sederhana. Bagi hiasan kaum Melayu, iaitu pending dengan motif teratai, rantai dengan motif organik, manakala gelang dengan motif geometri. Bagi masyarakat Cina, gelang mempunyai motif burung phoenix, manakala subang mempunyai motif geometri. Bagi masyarakat Iban, geruncung iaitu memiliki motif geometri, manakala lampit motif organik. Bagi masyarakat India, rantai memiliki motif buah mangga, manakala subang bermotifkan motif geometri. Bagi kaum Kadazan, siung memiliki motif geometri. Baik, setelah mendengar penerangan seberingkas daripada saya dari awal sehingga akhir topik berkenaan, sekarang kita lihat soalan-soalan yang dapat menguji sejauh mana penguasaan anda di atas penerangan cikgu sebentar tadi. Yang pertama, apakah jenis pakaian yang digayakan dengan perhiasan diri berdasarkan foto 1? Saya ulang, apakah jenis pakaian yang digayakan dengan perhiasan diri berdasarkan foto 1? Jawapannya ialah baju kebaya. Yang kedua, apakah jenis perhiasan berdasarkan foto 2? Apakah jenis perhiasan berdasarkan foto 2? Jawapannya ialah sugu tinggi. Antara berikut, yang manakah merupakan perhiasan kepala bagi lelaki etnik Kadazan? Jawapannya ialah sigal. Padanan yang manakah tepat bagi pakaian tradisional lelaki dan wanita mengikut kaum dan etnik? Padanan yang manakah tepat bagi pakaian tradisional lelaki dan wanita mengikut kaum dan etnik? Jawapannya ialah B, iaitu dhoti dan sari serta samfu dan cheongsam. Yang kelima, antara berikut yang manakah bukan merupakan jenis perhiasan di telinga? Antara berikut yang manakah bukan jenis perhiasan di telinga? Jawapannya ialah dokoh dan juga bukan. Jawapannya ialah dokoh dan juga pending. Cikgu ada salah di situ. 1 dan 3 ya. Baiklah, demikian tadi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga penerangan yang diberikan berdasarkan slide-slide yang dipaparkan dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi.